Manakala Hawa pula memakannya dan tersekat di dada, pun ditahan malaikat. Tu yang jadi ada payudara tu. Saya sebut benda tu. Okey. Ini semua cerita-cerita yang memang terkenal dalam kalangan riwayat Israeliat. Bahkan dicerita pun oleh sebahagian penceramah-penceramah di tempat kita pun. Sebab apa diceritakan? Kerana tak tahu metodologi asal riwayat tu ada dalam kitab tafsir. Tafsir Ibn Kathir dia sebut, At-Tabari pun dia sebut, Qurtubi pun dia sebut. Tapi dia orang sebut, bukan dia orang kata dia orang setuju, tapi dia orang nak sebut inilah contoh-contoh jenayah akademik yang dilakukan oleh cendekiawan-cendekiawan ataupun orang cerdik pandai daripada kalangan ahli kitab ni. Sebab ada dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala cerita tentang tipu daya iblis ketika mana dia menggoda Adam, ialah dengan memberikan keyakinan pada Nabi Adam, makan pohon ini, buah pada pohon ini, mengekalkan status dia sebagai penduduk syurga selama-lamanya, tak dihantar ke bumi. Jadi iblis kata, kalau kamu makan, kamu akan khuld, kamu akan kekal sini. Sebab tu mungkin dipanggil dengan pokok ataupun buah itu dengan buah khuldi ataupun pokok khuldi itu. Mari pada perkataan khuld yang bermaksud kekal. Telah tersebar dalam kalangan masyarakat bahawa nama pokok yang disebut pada kisah ini adalah pohon khuldi. Dikatakan bahawa sebaik sahaja Nabi Adam memakan buah itu, ia tersekat di kerongkong baginda, lalu dinamakan khuldi. Ini riwayat Israeliat. Tersekat di kerongkong ni, di batang leher ni, sebahagian riwayat yang lagi seronok, yang menahan itu ialah malaikat. Sebab itulah kekalnya halkum bagi orang lelaki sekarang. Itu cerita dia. Yang orang Mak Saleh panggil apa? Adam apple. Halkum. Adanya halkum. Kerana kesan buah yang tak sempat telan. Jadi semua orang lelaki duk ada benda tu. Itu ialah cerita-cerita seronok yang selalu disandarkan. Kemudian dia kata apa lagi? Manakala Hawa pula memakannya dan tersekat di dada, pun ditahan malaikat. Tu yang jadi ada payudara tu. Saya sebut benda tu. Ini semua cerita-cerita yang memang terkenal dalam kalangan riwayat Israeliat. Bahkan dicerita pun oleh sebahagian penceramah-penceramah di tempat kita pun. Sebab apa diceritakan? Kerana tak tahu metodologi asal riwayat tu ada dalam kitab tafsir. Tafsir Ibn Kathir dia sebut, At-Tabari pun dia sebut, Qurtubi pun dia sebut. Tapi dia orang sebut, bukan dia orang kata dia orang setuju, tapi dia orang nak sebut inilah contoh-contoh jenayah akademik yang dilakukan oleh cendekiawan-cendekiawan ataupun orang cerdik pandai daripada kalangan ahli kitab ni. Kisah ini palsu dan tidak ada asal usulnya daripada Al-Quran maupun hadis yang sahih. Maka yang benar adalah kita berserah kepada Allah Azza wa Jal, apakah nama pokok itu maupun kegunaannya. Tak disebut. Termasuklah adanya orang lelaki halkum dan adanya orang perempuan tu payudara, pun bukan kerana cerita ni. Firman Allah Ta'ala surah Baqarah, wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kamu berdua mendekati pokok ini. Itu sahaja. Fatakuna minaz zalimin, maka jadilah kamu orang yang zalim. Zalim dengan makna orang yang melanggar perintah Tuhan. Sebab meletakkan diri pada tempat tak sepatutnya. Sepatutnya kita kena patuh perintah Tuhan, tapi kita tak patuh, kita masuk kategori zalim. Kisah yang kedua, Nabi Adam AS disingkirkan dari syurga kerana dihasut oleh Hawa. Ini nak merendahkan pasangan Nabi Adam, dalam masa yang sama nak merendahkan orang perempuan juga. Masyhur dalam kalangan masyarakat bahawa Hawa yang menghasut Nabi Adam untuk memakan buah daripada pohon syurga. Maka ini tidaklah benar sama sekali. Yang menghasut mereka berdua adalah syaitan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala surah Baqarah ayat 36 dan surah Al-A'raf ayat yang ke-22. Sebab memang dalam Bible khususnya
mereka cuba menggambarkan yang teruk dalam cerita Nabi Adam dengan Hawa ni ialah Hawa ataupun Eve lah istilah yang dia orang guna. Maknanya nak tunjuknya punca kepada berlakunya pelanggaran itu ialah keinginan isteri Nabi Adam yang membuat-buat untuk makan benda tu, untuk makan buah tu. Sedangkan dalam Al-Quran sebut surah Baqarah ayat 36, fa'azallahumash syaitan, digelincirkan mereka berdua oleh syaitan anha, sehingga mereka melanggarnya. Fa akhrajahuma mimma kana fi, mereka melanggar arahan Tuhan, lalu mereka dikeluarkan berdua-dua oleh Allah Azza wa Jal terhadap nikmat yang telah mereka rasai itu. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu, yang bermaksud turunlah kamu, sebahagian daripada kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan bagi kamu itu muka bumi yang menjadi tempat kediaman serta mendapat kesenangan sampailah pada satu waktu, iaitu kematian. Tergelincirnya Nabi Adam memakan pohon yang terlarang, itulah menjadi sebab ianya dihantar ke bumi. Tapi bukanlah ceritanya makannya Nabi Adam itu kerana bisikan ataupun hasutan pujukan daripada isteri, tapi ianya datang daripada syaitan sendiri yang menggoda mereka secara serentak bersama-sama. Jadi tak ada isu untuk memenangkan jantina ni, merendahkan jantina ni. Kalau dalam surah Al-A'raf ayat 22 dia lagi jelas. Tuhan sebut fadallahuma bighurur, dengan sebab itu dapatlah ia menjatuhkan mereka berdua ke dalam larangannya dengan tipu dayanya. Fadallahuma bighurur, digoda, ditipu. Dallahuma ni maksudnya digoda dengan cara yang lembut, dengan cara yang orang kata apa, melemahkan hati. Bighurur maknanya dengan janji-janji palsu. Ghurur tu mari daripada perkataan gharar yang bermaksud palsu, tak jelas. Tapi manusia ni dia memang lemah pada benda-benda seperti itu. Dijanji-janji dengan sesuatu, diberi harapan, maka satu orang tu dia mudah tergelincir. Falamma zaqash syajarata, ketika mana kedua-dua ini merasai buah daripada pohon itu, badat lahuma sawatuhuma, tersingkaplah mereka berdua itu kemaluan mereka. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, maka masing-masing mulai menutup diri mereka daripada aurat yang terdedah tu dengan daun-daun dalam pokok-pokok yang ada dalam syurga tu. Wa nadahuma rabbuhuma, lalu Tuhan berseru kepada mereka berdua, alam anhakuma an tilkumas syajarah, bukankah aku pernah melarang kamu daripada mendekati pokok ini? Wa aqul lakuma, dan aku pun pernah kata pada kamu berdua, inna syaitana lakuma aduwwum mubin, syaitan bagi kamu berdua itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Ada orang dia timbulkan persoalan, sebenarnya yang menggoda Nabi Adam ni syaitan ke iblis? Sebab dalam ayat-ayat ni sebut syaitan, tak sebut iblis. Tapi kita dengar iblis lah. Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dia ada sebut dalam mukhtasar dia terhadap tafsir Ibn Kathir dan mukhtasar dia terhadap tafsir At-Tabari. Dia kata dalam cerita Nabi Adam, bila mana Allah Ta'ala datangkan ayat-ayat yang menceritakan yang menghasut Nabi Adam itu dengan nama iblis, dengan nama syaitan. Kenapa tak guna nama iblis? Kerana Allah Ta'ala nak cerita tentang iblis tu nama dia, syaitan tu ialah kelakuan dia. Sebab syaitan itu ialah perbuatan dia. Syaitan ni maksud dia ialah penghalang, penipu, pemujuk rayu, pemalsu. Itu ialah fi'il dia. Iblis itu juga daripada nama asal dia. Nama asal dia ialah iblis.
Sebahagian para ulama kata iblis tu, dia dapat nama iblis tu kerana dia berputus asa. Iblis tu mari pada perkataan yang bermaksud berputus asa. Sebab waktu Tuhan suruh dia sujud pada Adam, dia tak nak sujud, dia berdegil, berkeras. Bila mana Tuhan bagi peluang, dia malah ambil peluang tu. Dia lebih rela untuk menjadi pihak yang terkutuk. Waktu tu dia diberikan nama iblis. Tapi dalam masa yang sama, dia pun ada sikap kesyaitanan dia tu. Jadi yang buat kerja ni lah iblis, dengan sifat syaitan yang ada pada dirinya. Dan konco-konco dia ni dipanggil dengan syaitan. Jin yang jahat, manusia yang jahat pun termasuk dalam tentera-tentera iblis yang dipanggil dengan syaitan juga.